Sama-sama saya ni ada Cik Faizal ni sebelah saya ni, dan Cik Faizal punya YouTube channel, apa Cik Faizal kalau boleh sebut sikit? Panggil Global Pieces. Global Pieces, PRSCES. Anda juga boleh tonton YouTube channel saya yang banyak menjurus kepada product review, kepada perbualan ataupun perbincangan tentang scuba diving dan juga aktiviti-aktiviti yang saya buat. Thank you. Okey, jangan lupa untuk subscribe channel kami. Jangan lupa untuk tekan butang like, aktifkan loceng anda dan share kepada kawan-kawan yang lain. Okey, so ini tadi kami dah cakap pasal persediaan costing tentang kita nak buat lesen ataupun memulakan aktiviti scuba diving. So sesungguhnya lah kan, kita harus membuat kajian ataupun research sebelum kita nak mulakan kita punya aktiviti scuba diving tu. Tadi ada satu lagi faktor yang Sami cakap pasal instructor tu terlalu garang dan student. So itu memerlukan kita membuat research tentang instructor yang bagaimana, di mana dan bila kita nak buat research tu. So mungkin Suhaimi boleh bagi tips macam mana kita nak buat persediaan begitu, tips bagaimana kita nak memulakan, dekat siapa kita nak approach, dekat mana kita nak cari information tu. Okey, terima kasih Faizal. Soalan ni memang susah nak jawab. Okey, saya bagi tahu kenapa susah. Kan? Orang yang mula-mula bila dia nak venture on the scuba diving ni, dia tak ada sumber. Dia tak ada sumber mana nak tanya. So selalu apa yang mereka akan buat, mereka akan search di dalam internet. So siapa yang aktif ataupun dive center mana yang aktif menulis di dalam internet, dia yang akan mendapat keutamaan, mana dia klien tu boleh access dekat dive center tu untuk bertanyakan macam mana proses tu nak belajar. Jadi apa-apa pun yang instructor tu bercakap, student tu dia akan percaya saja. Kan? Dia tak tahu sebab dia instructor kan, so dia tak ada macam, kalau macam JPJ kita tahu apa dia punya prosedur dia kan. So kalau instructor tu kata okey tak payah tahu, tak payah belajar benar, dia okey tak payah belajar benar, okey dia kata, instructor tu kata ini garanti lulus, dia pun percaya kata garanti lulus. Kemudian kalau dia kata 2 hari boleh siap, dia pun percaya 2 hari siap. Fees dia 600 pun dia percaya benda tu, bayar 600 semua settle. Saya rasa yang ini benda ni very subjektif lah, sebab kita bila nak buat research ni, bagi pendapat saya lah, bukan semua research yang sometimes yang kita dapat tengok daripada internet tu adalah betul. Kadang-kadang maklumat tu dia bukan datang daripada official punya maklumat. Kadang-kadang itu lebih kepada pendapat peribadi dia ataupun dia sendiri. Jadi saya lebih prefer siapa-siapa yang nak mencuburi bidang scuba diving ni, cuba berhubung dengan rakan-rakan lain yang dah ambil lesen. So minta pandangan dia. Kemudian daripada situ orang yang ada experience ni dia akan explain macam mana nak buat. So yang kekhawatiran saya ni Faizal sebenarnya lebih kepada maklumat yang tak betul ni Faizal. Betul. Masa this is a true story ni Faizal. Kalau ada satu pulau di kan yang tak boleh dimaklumkan, kalau you pergi dekat situ kan, dia kata saya nak belajar scuba, okey saya boleh mengajar kan. Yang claim kata yang boleh mengajar tu Faizal, he is not a scuba instructor. Jadi tapi orang yang nak pergi ikut ambil kursus scuba ni, dia pun tak tahu kan yang hak yang boleh mengajar tu sebenarnya instructor saja. Dia ingat siapa-siapa yang advance pun boleh mengajar. Jadi yang mengajar ni yang advance kan, dive master tak ada, apa ni pun tak ada. So dia boleh mengajar kan. Nanti bila nak certify, dia boleh bayar dekat satu pihak ni
boleh mengeluarkan certification. Jadi in term of safety tu dia jadi pembelajaran tu jadi mudah apa ni Faizal. Dia macam lesen terbang. Kelas you tak payah attend semua kelas. Manual nasib-nasib lah. You boleh beli, you tak boleh beli pun tak apa kan. Kemudian lepas tu macam yang photostat. macam dia mungkin dia photostat. Kemudian dia punya apa ni confined water dia pun tak ada ni Faizal, sebab dia pun tak kerti nak mengajar macam mana kan. Kalau you cakap tadi yang pasal SMB kan, macam mana nak deploy SMB, you jangan cakap lah pasal SMB, deploy SMB ni Faizal. Kadang-kadang kan apa sisa ke apa ke, itu pun dia tak buat ni. Air sharing pun dia tak buat, dia tak tahu. Sebab dia nak mengajar pun dia tak tahu. Jadi tapi apa yang dia boleh assure is someone boleh sign untuk dia dapat lesen. Macam tu. Jadi benda ni susah nak dibendung sebab di Malaysia ni kita tak ada satu body yang boleh kontrol lah benda ni. Memang kita tak ada ni Faizal. Macam mana pandangan Faizal? Saya rasa juga kalau kita nak buat research research betul tu, saya rasa saya setuju tentang kita harus tanya. Kalau kita tengok kepada internet pun tak semestinya internet tu Google, kita boleh bayar Google supaya kita punya website tu akan berada di atas sekali. So itu kita boleh uruskan sendiri. So tapi apa yang penting adalah untuk membuat untuk have a second opinion. Tetapi dengan set FAQ kita tu yang sama, kita tanya seorang lagi mungkin daripada background yang lain ataupun berada di pulau ataupun membuat dia punya lesen scuba dia di pulau yang lain untuk dapatkan information yang sama tetapi pandangan dia pula. So dengan beberapa opinion yang berbeza ni, kita boleh lebih senang atau untuk membuat keputusan lah. Instructor tadi yang tak ada chemistry kan, mungkin yang itu pun saya dah tulis dalam blog saya untuk pastikan bahawa kita punya instructor tu certified. Sebagai seorang instructor tu dia ada certification card dia. Okay, supaya tak mengelakkan lah tadi daripada insiden yang Suhaimi baru ceritakan tadi kan. Tapi kalau dah berlaku, unfortunately malang tak berbau, benda tu dah terjadi lah. So benda tu saya rasa harus menjadi iktibar lah. Penguatkuasaan lah. Kita tak ada body yang mengawal siapa yang boleh mengajar dan siapa tak boleh mengajar kan. So selain daripada internet, tanya kawan, dan selain daripada tu adakah kita perlu pergi direct kepada agensi tertentu atau bagaimana? Saya rasa itu masalah utama lah kita di Malaysia sebab kita tak ada satu penguatkuasaan. Jadi anybody can claim dia boleh mengajar, dia boleh operate apa semua kan. Jadi dia semudah macam tu. Tapi yang saya nak share sini is to concern about your own safety lah. Jadi kalau anda sayangkan nyawa anda, so saya recommend buat research yang lebih mendalam dan pastikan kursus yang anda ikut tu comply with the standards kan. You just imagine katalah bila you belajar skydiving, contoh dia lah, you belajar skydiving, you terjun daripada kapal terbang kan. Kemudian you punya main chute you ada problem. So macam mana you nak disengage, you nak lepaskan you punya tu, dan macam mana you nak lepaskan you punya payung cadangan you supaya you ada second choice untuk you nak mendarat cara selamat. Jadi kan kalau you tak belajar benda yang aspek safety ni, so actually you mempergadaikan you punya nyawa you lah. Jadi sama juga dalam scuba diving. Jadi dalam scuba diving ni dia ada syllabus dia. Kan? You akan belajar kalau you kehabisan udara di dalam air, macam mana you nak react, macam mana you nak communicate, macam mana you nak minta, macam mana you nak bagi tahu dekat you punya body yang you out of air. Kan? Kemudian kalau you tak ada body you, tak ada orang dekat sebelah you, tak ada kawan, you sorang-sorang. So macam mana you nak naik dengan cara yang selamat? So dia ada prosedur-prosedur ni. Jadi kalau benda-benda ni kita ambil remeh kan. Kalau accident ni, kalau nak cerita pasal accident ni,
Accident ni bukan sebab kalau kita ikut kita punya prosedur tu kita boleh elakkan accident. Dia tak jadi macam tu. Nama pun accident. Kita ni kan, kita jalan-jalan kan. Kita boleh tahu ke bila kita nak jatuh? Kita bawa kereta pun kita boleh garanti ke dalam tempoh 5 tahun kita bawa kereta, kita tak langgar orang ataupun orang tak langgar kita. Kita tak boleh garanti. Accident is a accident. Nama pun accident. Jadi kan, waktu kita menyelam, kita jangan jangka yang kita tak akan menghadapi apa-apa masalah ataupun tak akan menghadapi apa-apa accident. Accident can happen dalam apa-apa cara. Jadi sekurang-kurangnya bila kita ada knowledge, kita tahu apa prosedur nak buat, kita tahu macam mana nak bertindak. Jadi itu yang lebih penting lah. Jadi pemilihan untuk nak buat research ni is a very subjective kan. So dia tak ada satu jawapannya. Tapi kalau ada penonton-penonton yang lain nak bagi cadangan, saya agak terbuka, boleh komen di ruangan bawah kami ini dan mungkin boleh share bersama saya dengan Faizal. Tak macam tu, Faizal? Ya, antara lain kalau kita boleh kongsikan perkara-perkara penting yang anda nak tahu tentang ataupun memilih adalah pertama adalah lokasi. So, adakah pergi ke Tioman lebih mudah ataupun ke perhentian ataupun ke Langkawi berdasarkan kepada X bajet anda tu, supaya itu akhirnya tidak menjadi beban kepada kita untuk mahalnya akhirnya Faizal, sebenarnya saya ada benda yang saya tak berapa agree dekat situ lah, Faizal. Saya rasa it's not due to the budget lah. Dia bukan pasal budget lah. Saya rasa kalau budget tu jadi constraint, I rasa I rather tak invite diorang pun untuk masuk dalam aktiviti scuba ataupun apa-apa aktiviti yang lain. Macam kalau duit pun dia tak ada, nak beli kamera pun tak ada, tak payahlah main fotografi, buatlah hobi-hobi jahatnya. Dia macam tu lah. Sebab you fotografi, you tak ada kamera, then apa hal dia you nak join aktiviti fotografi kan? Sama juga kalau you tak ada bajet untuk nak beli 4x4, apa kejadahnya you nak masuk hutan nak main 4x4 kan? Ataupun kalau you tak ada bajet nak pergi buat skydiving, so you nak masuk the club group tu buat apa? Baik-baik you cari yang according to you punya bajet. So for me budget is bukan isu lah. Jadi macam contoh dia lah, setengah orang ni pendapat saya mungkin berbeza dengan Faizal sikit, Faizal. Mungkin setengah orang pendapat kalau nak buat open water dia kena buat di pulau. Saya agak berbeza pendapat dekat situ ni, Faizal. Bagi pendapat saya, kalau mungkin diorang pergi ke pulau mungkin nak save dia punya bajet dia, tapi macam saya mementingkan keselesaan. Jadi saya bila conduct kelas, saya perlukan 6 jam, which mean 2 hari. Hari yang pertama saya spend 3 jam, hari yang kedua dia kena datang lagi, spend another 3 jam. Kemudian saya tak bawa terus diver saya terus ke pulau. Saya ada, I got my own reason lah. So saya buat confined water di Kuala Lumpur. Jadi diorang perlu datang 6 kali ataupun dia boleh datang 3 kali, tapi setiap kali dia datang dia kena buat pool 1 and pool 2. Kali kedua datang buat pool 3 and 4. Sekali lagi datang buat pool 5 and pool 6. Jadi dia kena habiskan dia punya pool session. So saya akan spendkan pool session tu selama 6 jam. Jadi bila 6 jam tu saya punya student tu dia akan rasa lebih selesa. Dan dia rasa dia boleh buat semua skill tu. Dan of course dia kena ada cost lah. Sebab satu pool session tu kena bayar kot. Dan pool session kena bayar, instructor tu kena bayar juga yang mengajar untuk pool session tu. Dan equipment yang kita pakai hari tu pun kena bayar juga. Memang dia ada cost. Jadi kalau kita buat di di Kuala Lumpur, memang ada cost lah, tapi cost tu kita kena bear lah. Tapi dia akan memberi manfaat juga kepada diver tu. Dia akan mencantikkan dia punya breathing dia akan bernafas lebih, kesediaan dia di dalam air tu lebih. Tapi tapi Suami nanti dia kata pergi kepada Cikgu Suhaimi sampai 5 kali pool session. Kalau pergi kepada instructor tu 2 pool session je dah habis selesai confine. Dia faham kita perlu habiskan confined water session sebelum pergi kepada open water. Tapi kita kenapa banyak sangat dengan Cikgu Suhaimi tu? So dan
banyak tu lah cikgu Suhaimi minta tu lah, minta ni lah, minta tu. Akhirnya dia dah register kepada cikgu Suhaimi, tetapi akhirnya tak timbul diri pergi kepada instruktur yang lain. So benda tu kan dah lepas soru tu kan. Saya macam bagi saya rezeki tu is a datang daripada Tuhan lah. Kalau dia melepas pun melepas lah. Tapi saya tak pernah ada that sort of scenario lagi. Saya tak pernah ni sebab most slightly bila dia orang enroll kita punya program, dia akan habiskan program tu sampai habis lah. Cumanya memang program saya memang ambil masa lama. Dan saya akan bagi dia orang keselesaan. Selagi mana dia orang tak selesa breeding tu nak masih tak cantik ataupun buoyancy tak cantik, I tak recommend langsung dia orang pergi ke laut lagi. Tu terang cakap, kalau mental kita tak ready, apa semua kita tak ready, you pergi kat laut, you akan bazir duit you. Kan? Kalau kata-katalah you try to rush, you nak buat cepat-cepat. Kan? Kemudian bila masuk ke dalam tu, you punya lintang pukang, you tak boleh nak turun. Kalau you tak boleh nak turun, you ingat instructor tu nak lepas, nak certify kan you? Tak juga. Kan? So kalau you tak boleh nak jaga your own safety, keselesaan you tak ada, so susah mana-mana instructor nak lepas kan. Melainkan instructor tu pejam mata, dia lepas lah tu. Lepas aku dah luluskan kau tu, kau dah ada lesen, pada pandai lah, semua tanggungjawab tu tanggungjawab kau. Company kami tak buat macam tu lah. Kami kena nak pastikan bagi dia selesa. In term of equipment pun, equipment kami agak mungkin mahal sikit. Sebab kami macam student open water pun, kami bagi pakai Aqualung Legend, kita bagi barang-barang yang best. Kemudian lepas tu even waktu di open water pun, setiap satu diver memang kami allocate divecom untuk dia pakai sepanjang. Kalau 3 hari lah. So sebab tu di kami punya tempat agak mahal sikit, sebab latihan kami banyak. Kemudian lepas tu kami guna tenaga, macam kalau kami pergi buat open water pun, bila instructor pergi, instructor tu tak pergi seorang. Dia akan datang, dia akan ada assistant. Saya ada dive master yang saya akan bawa. Dan dive master ni bukanlah saya suruh dia buat kerja fi sabilillah, tapi saya bayar dia. Dan yang saya nak kena bayar tu bukan dia punya hari yang dia pergi buat kerja dengan saya. Bukan saya bayar dia RM50 je sehari, tak. Saya bayar dia punya transportation dia, saya bayar dia punya accommodation dia, saya bayar dia punya makan dia, saya kena bayar gaji dia. Dan katakanlah I bayar dia RM50 sehari, tobat dia tak mau datang, baik dia duduk dekat Kuala Lumpur tengok TV. So benda ni kena rasional. Macam instructor saya pun takkanlah nak tengok instructor saya bila datang dekat pulau tidur dekat dive center, dan makan pun catu, isap okok tak boleh ni. Saya tak boleh. Bagi saya instructor tu saya kena bagi dia imbuhan yang sewajarnya. So macam tu Faizal. Saya rasa buat masa ni kita sambung kita punya sesi perbualan dalam YouTube channel yang lain. So jika anda suka dengan perbualan ini ataupun video ni, anda boleh subscribe kepada YouTube channel saya, boleh tekan loceng, tekan like dan tinggalkan komen belah bawah. Sehingga kita berjumpa di video klip yang lain. Saya dengan Suhaimi ingin memohon maaf kalau sekiranya ada sebarang terkasar ataupun terasa, dan kita jumpa lagi. Safe diving and Assalamualaikum.